Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap anak-anak semua dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, jom kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku, lancarkanlah lidahku supaya mereka faham perkataanku. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sirah tahun 5 pada minggu ini kita akan belajar tajuk kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sakit teruk sebelum ini kerana baginda mengamalkan kehidupan yang sihat yang jauh daripada segala penyakit. Amalan hidup baginda adalah makan sedikit dan sederhana sahaja. Baginda banyak mengamalkan puasa sunat dalam kehidupan harian. Kadang-kadang baginda hanya makan beberapa biji kurma dan sedikit susu atau minum madu yang baginda sukai. Pada hari pertama Rasulullah jatuh sakit, baginda menziarahi kubur para sahabat di tanah perkuburan Baqi'. Baginda juga menziarahi kubur para syahada dalam perang Uhud. Selain itu, baginda bergilir-gilir ke rumah isteri-isteri baginda seperti biasa. Baginda juga pergi ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah bersama para sahabat. Pada gambar tersebut ada anak boleh lihat ia adalah perkuburan Baqi' yang letaknya berdekatan dengan Masjid Nabawi. Perkuburan Baqi' adalah perkuburan para sahabat radhiyallahu anhum. Salat terakhir pada hari terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat tidur dengan nyenyak. Demam baginda telah berkurangan sehingga baginda dapat keluar mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabat baginda. Baginda menunaikan salat subuh dengan menyandarkan badannya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Fadl bin Abbas. Selepas salat, baginda berkhutbah kepada para jemaah. Antara isi khutbah tersebut, aku tidak menghalalkan bagimu melainkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran, dan aku tidak mengharamkan ke atasmu melainkan apa-apa yang diharamkan dalam Al-Quran. Kamu akan menemui banyak perselisihan selepasku. Sesungguhnya apa-apa yang sama dengan Al-Quran adalah dariku, dan apa-apa yang berselisih dengan Al-Quran bukan datang dari diriku. Umat Islam berasa gembira melihat baginda telah sihat. Usamah bin Zaid meminta izin untuk membawa tentera muslimin keluar melaksanakan tugas mereka. Para sahabat dan umat Islam pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan bersemangat. Detik kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesihatan baginda terganggu semula. Badan baginda mulai panas, kepala baginda sakit. Walaupun keadaan itu berlarutan selama beberapa hari, namun baginda tetap melayani isteri-isteri baginda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lagi mengarahkan gerakan penyebaran Islam dengan lebih giat. Gerakan ini dipimpin oleh Usamah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakit dengan hati yang tenang dan
tabah. Tiada keluh kesah daripada mulut baginda. Selain itu, baginda SAW tidak banyak bicara. Baginda sempat menziarahi perkuburan Baqi' dan perkuburan syuhada. Baginda berdoa untuk para syuhada di Uhud. Assalamualaikum, wahai penghuni kubur, semoga kamu selamat daripada sesuatu yang terjadi ke atas diri kamu, seperti ke atas diri orang lain. Fitnah telah datang seperti malam gelap gelita yang kemudiannya menyusul yang pertama dan yang kemudian lebih jahat daripada yang pertama. Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada Abu Al-Muwayhibah yang menemani baginda bahawa dua pilihan yang telah ditawarkan kepada baginda. Abu Muwayhibah, aku telah diberi anak kunci dunia ini serta kekal hidup di dalamnya. Sesudah itu aku ditawarkan syurga. Aku diminta memilih ini atau bertemu dengan Allah Ta'ala dan hidup di syurga. Demi ayah bundaku, ambil sahajalah kunci, isi dunia ini dan hidup kekal di dalamnya. Selepas itu barulah syurga. Gesa Abu Muwayhibah, oh tidak Abu Muwayhibah, aku memilih untuk kembali menghadap Allah Ta'ala dan syurga. Ketika Nabi Muhammad SAW semakin tenat, baginda berpesan kepada Fatimah, janganlah menangis anakku, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya, sesungguhnya kami bagi Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Baginda SAW wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan hari Isnin pada waktu duha. Solat terakhir baginda ialah solat subuh. Wafat di pangkuan Aisyah, isteri baginda, dimakamkan di Masjid Nabawi dan wafat ketika berusia 63 tahun. Anak-anak, berikut adalah reaksi para sahabat terhadap kewafatan Nabi Muhammad SAW. Saidina Abu Bakar As-Siddiq sedih dengan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Saidina Umar tidak dapat menerima kewafatan baginda kerana terlalu menyayangi baginda. Beliau dan para sahabat ditenangkan oleh Saidina Abu Bakar dengan membacakan surah Ali Imran ayat 144. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 144, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, telah diutuskan sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu kembali ke belakang, murtad? Barang siapa yang kembali ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Pesan selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, keimanan para sahabat bertambah kuat, wujud sistem pemilihan khalifah, berlaku perbalahan di kalangan umat Islam tentang pengkemumian Nabi tetapi dapat diselesaikan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq, lahirnya golongan yang murtad, golongan yang enggan membayar zakat dan Nabi palsu. Anak-anak, pengajaran yang kita dapat dalam peristiwa tersebut yang pertama, contohilah cara pemakanan Rasulullah SAW. Amalan berpuasa boleh menyihatkan tubuh badan, dan yang terakhir, redha dengan ketentuan Allah. Alhamdulillah anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada minggu ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu-minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membina satu akidah, membangun iman, tahun di